Assalamualaikum dan selamat datang ke Melat. Seminggu lepas awak tanya saya segmen yang paling tak konsisten di YouTube. Hehe. Jadi dalam segmen Melat sekali ni macam biasa kita akan jawab, kita akan tengoklah beberapa soalan-soalan yang kalian berikan kepada saya dan kita cuba nak jawab, kita cuba nak entertain sama-sama lah. Macam biasa korang boleh ajukan soalan-soalan ni di Reddit Ajar Malaysia, di Facebook inbox ke, Instagram ke, kalau ada insya-Allah ada peluang untuk masuk dalam Melat. Tapi ada peluang tau. Jangan tiba-tiba jumpa tepi jalan tuntut hutang jawab soalan pula. Dia brother ni tanya, lama dah nak tanya, apa nama bahagian ni? Bahagian antara bahu dengan siku. Kalau dalam bahasa Inggeris namanya adalah arm. Tapi dalam bahasa Melayu apa benda? Kan? Kalau kita tengok itu adalah tangan, itu adalah lengan, itu adalah siku, itu adalah bahu. Semua tu ada nama tapi ada satu bahagian yang tak ada nama. Senang je, namanya adalah pangkal lengan. Tapi itu bukan nama yang khas untuk satu perkataan. Kenapa pangkal lengan? Kenapa tak ada nama lain? Kenapa tak boleh? Macam bahasa Inggeris juga le. Yang ni arm, yang ni forearm. For tu maksudnya depan. Arm dengan depan arm. Lengan dengan pangkal lengan. Apa masalah? Itu yang dalam peribahasa tu alang-alang menyeluk perkasam. Biar sampai ke pangkal lengan. Dalam bahasa Inggeris pun ada contoh lain juga. Head, forehead, kepala, depan kepala. Jadi tak ada masalah dan tak perlu dipergaduhkan. Oh by the way, dalam bahasa Inggeris kalau orang yang bijak ini bukan namanya forehead tapi five head. Sebab dia lagi tinggi daripada forehead, five head. Tak, jangan nak subscribe lagi Soalan yang buat aku berpeluh waktu mandi. Kenapa kita tak dapat bau tai hidung dalam hidung kita? Tapi kalau kita korek tai hidung kita boleh dapat bau. Ini memang pemikiran dan falsafah seorang saintis. Dia perasan benda yang berlaku di sekeliling dia lalu dia mempersoalkan. Ini bagus walaupun kelakar sikit soalan dia. Jawapan kepada soalan ni sangat-sangat menarik, iaitu sebenarnya kita bau je semua benda. Kita bau je dalam hidung kita sebenarnya. Malah bukan setakat dalam hidung. Kita bau sekali kita punya darah-darah. Kita bau kita punya paru-paru, organ-organ dalaman. Semua itu adalah dirakam di dalam deria bau kita. Tapi apa yang berlaku adalah otak kita dia tapis bau-bau tersebut. Dia macam benda yang sama lah. Sebab apa korang tak perasan korang ada sebenarnya korang sentiasa nampak hidung kat depan korang ni? Sekarang korang nampak. Sebab otak kita tapis. Mata kita sentiasa je nampak hidung kat depan. Tapi memang mengacau lah kalau kita sentiasa perasan ada hidung depan, ada hidung depan. Jadi otak kita boleh tapis maklumat tersebut supaya kita tak sentiasa memikirkannya. Dan macam tu juga macam baju. Baju kita ni, fabric ni sentiasa bersentuh dengan kulit. Tapi sepanjang masa kita tak rasa pun persentuhan antara baju dengan kulit kita ni sebab dia adalah rangsangan-rangsangan yang ditutup, ditapis oleh otak kita supaya otak kita tak payah nak kerja lebih masa nak sentiasa nak memproses je rangsangan-rangsangan tersebut. Wow. Kenapa kapal ni nampak macam tak jejak atas air? Orang kat social media kata ni real dan satu ilusi optik. Tapi macam mana ilusi ni boleh jadi? Ini adalah satu gambar yang sebenarnya mendedahkan realiti sebenar yang cuba disorokkan berkenaan dengan dunia kita. Bahawa bumi kita sebenarnya dia berbentuk donat. You what, mate? Tak. Sebenarnya fenomena ni simple je. Dia melibatkan satu perkara yang dipanggil sebagai Fata Morgana. Jap, lupa tradisi channel ni. Dia melibatkan satu perkara yang dipanggil sebagai Fata Morgana. Telah disulukan laluan. Sedap nasyid tu. Sebelum tu kenapa nama dia Fata Morgana kan? Peliknya nama ni bahasa apa tu? Dia memang pelik sebab dia memang bukan bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun bukan. Dia datang daripada bahasa Itali yang bermaksud bidadari Morgana. Fata Morgana. Dalam legenda mitos Itali ni, Morgana si bidadari ni dia ada kuasa untuk menghasilkan istana-istana palsu siap-siap dengan dia punya pulau sekali tu. Tujuan dia adalah untuk menarik pelayar-pelayar untuk pergi ke situ dan menemui kematian. Bedaknya cerita, aku ingat cerita Disney apa tadi. Jadi kenapa kapal tadi nampak macam terapung? Dia berlaku bila warna laut tu betul-betul sama dengan warna langit. Dan kemudian apa yang berlaku adalah cahaya dibiaskan. Cahaya tu dia dibengkokkan. Disebabkan oleh perbezaan suhu antara permukaan laut dengan udara ke atas laut tu.
penjelasan yang bagus. Tapi teori bumi donat sebenarnya macam lagi meyakinkan lah. Kita tak akan mampu untuk menghasilkan satu jarum yang tajam, sebab kalau kita zoom pada hujung jarum tersebut, setiap kali kita akan asah dan tajamkan jarum tersebut, kita tetap akan jumpa satu permukaan yang rata pada hujung jarum. Ini betul-betul pemikiran waktu mandi ni. Tengah dalam toilet fikir pasal falsafah ketajaman benda. Yelah, betul lah tu. Maksudnya benda yang kita kata tajam ni tajam pada skala kita ni lah. Tapi kalau bakteria hujung jarum tu, dia mungkin macam bukit je bagi dia orang. Dia tak rasa macam tajam langsung. Jadi dunia ni dia akan jadi sangat-sangat berbeza perspektifnya pada kita kalau saiz kita berbeza. Jadi bayangkan kalau kita tiba-tiba boleh jadi sebesar semut, dunia kita mungkin akan nampak sangat-sangat berbeza. Macam tu juga kalau kita tiba-tiba boleh jadi besar langit, pokok-pokok semua jadi macam jarum kot. Bahasa kucing, just nak tanya, antara haiwan faham ke bahasa dia orang? Contoh macam kucing bila dia miau, si anjing faham ke miau dia tu? Tak tahu, tanyalah dia orang tak. Tapi cakap pasal kucing punya miau ni, ada satu teori lah, dia kata bahawa kucing ni dia cuma mengiau dekat manusia je, dia tak mengiau dekat kucing lain. Macam famous jugalah teori ni. Tapi lepas tu aku tengok video ni, dia letak GoPro dekat kucing dia, lepas tu kucing dia pergi merayap lah jumpa member dia yang lain. Dia mengiau je dekat kucing lain. Yang tipu je teori tu. Okay, abang cuba tengok video ni. Okay. Takkan dia so dia akan berulang-ulang sampai ke sudah lah. Sebab dia jatuh, lepas tu dia naik balik. Okey, peraturan untuk semua mesin-mesin yang korang rasa dia boleh berulang tanpa habis dan tanpa sudah, bahawa dia sentiasa akan ada bateri ke ataupun dia sentiasa ada sumber tenaga yang diorang sorok. Jadi benda yang paling susah untuk hasilkan mesin-mesin dia panggil sebagai perpetual motion ataupun mesin-mesin yang gerak abadi ni, benda paling susah untuk cipta adalah kat mana nak sorok bateri-bateri tu. Abang boleh terangkan pasal chemtrail tak? Betul ke ada gas-gas daripada jet yang tengah nak mempengaruhi minda kita semua? Okey. Dia macam ni. Kita apa-apa pun yang kita nak berpegang, yang kita nak percaya, yang kita nak terima ke apa ke, kita jangan terima apabila argument dia macam ni. Aku tak tahulah macam mana, kenapa benda ni. Maksudnya mesti sekian. Mesti X, Y, Z. Jadi apabila kita bersandarkan kepada kejahilan, apabila kita tak tahu, maka itu adalah antara position, itu adalah antara teknik yang paling teruk lah kita boleh ambil untuk kita berpegang kepada sesuatu. Argument from ignorance. Hujah daripada kejahilan. Aku tak tahu, maksudnya kau salah. Aku tak tahu, maksudnya benda ni problem. Jadi sentiasa apabila kita bertemu dengan apa-apa teori ke, apa-apa pandangan, pendapat ke apa ke, benda pertama kita kena buat adalah dekati dulu dari sudut ilmunya, dari sudut hujahnya. Dan itu memang kena ikut disiplin ilmunya lah. Tanya pada pakar. Dan kalau kita nak bercerita tentang konsep-konsep dalam enjin kapal terbang, kita nak tak nak sebelum kita boleh buat tuduhan, sebelum kita boleh ambil satu kepercayaan ke apa ke, kita memang kena ambil tahu, kita kena belajar. Mungkin kena belajar aero propulsion dulu, macam mana kapal terbang enjinnya berfungsi, kenapa macam tu tekanan udara, yang bagaimana yang mungkin melibatkan fenomena X, Y dan Z. Adakah dia susah dan panjang? Ya, dia mungkin sangat susah dan dia mungkin sangat panjang. Macam saya dulu, antara topik yang paling susah sekali dalam mechanical engineering adalah aero propulsion, belajar tentang enjin pesawat, macam mana dia berfungsi semua. Tapi bila kita tahu kita salah ataupun betul setelah kita melalui disiplin ilmu, itu lagi baik apabila kita tahu kita salah di dalam kejahilan. Sentiasa letakkan penerokaan tabayun ilmu tu nombor satu. Sebelum kita berpegang dengan sesuatu dengan iman yang sekuat-kuatnya, yang tak akan ada orang yang boleh nak goyah, datanglah pakar ke, datanglah siapa-siapa ke. Sedangkan itu adalah bertitik tolak daripada aku tak tahu, maksudnya kau salah. Aku tak tahu, maksudnya benda ni dia adalah maksudnya satu konspirasi dan sebagainya. Ya, mungkin boleh jadi konspirasi, tapi macam mana nak tahu, nak tak nak mesti kena
tuntut ilmu dulu. Jadi itulah dia sedikit sebanyak soalan-soalan yang kita berjaya untuk bentangkan dalam minggu lepas awak tanya saya. Ni dah episod keberapa ni. Dan inilah masa untuk sell out. Kalau anda berminat nak dapatkan buku Letup Otak, boleh cari dekat link yang saya letak dekat bahagian description ke mana-mana lah. Asalkan ada link tekanlah link tu. Jadi kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.